أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta anayah yang dapat bersama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dan PJK serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimahullah ta'ala, perumpama solat 5 waktu dengan sungai yang deras. Daripada Hasan radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, memadai ia tiap-tiap hari 5 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kadang-kadang dia sabda, dia buat umpama nak kita faham. Jadi Nabi SAW diumpamakan bahawasanya solat 5 waktu itu seperti kita mandi dalam sungai yang deras, airnya mengalir dengan kuat. Jadi kita melakukan 5 waktu sehari semalam, maka begitu jugalah kita mandi di dalam sungai yang deras yang banyak airnya. Ada perkara macam tasik, air tak keluar duk macam tu je. Minta tu bersih ni air hijau. Umpama macam tu. Lepas tu pula air pula banyak. 5 kali sehari kita semayang. Nak bagi tahu apa maksudnya? Maksudnya penyucian, kebersihan. Jadi sebelum ni kita diterangkan bahawasanya solat itu penyejuk mata hati. Jadi hati kita apa dia? Hati kita boleh jadi tenang, hati kita boleh jadi sabar, hati kita boleh jadi apa? Jadi bahagia. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya kita duduklah dekat mana pun, kita carilah tempat yang paling tenang dekat dunia pun, tetapi andai kata orang itu tak solat, tetap juga hati dia sekabut. Yang tu nak beritahu maksudnya macam tu. Sebab apa? Sebab solat itu menenangkan hati. Semua orang dia nak tenang-tenang, nak cari rumah tempat-tempat yang tinggi, yang jauh daripada hiruk pikuk, tempat yang ada denai, ada sungai, ada hutan-hutan sikit, tenang je, ada unggas-unggas. Nak apa? Nak ketenangan. Rasa apa? Rasa tenang je sini. Tetapi kalau dia tak solat, sumpah je. Sebab yang bagi tenang-tenang tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci ketenangan itu ialah solat, kunci dia.
Setengah orang tu dia tak tolak, tapi dia cari jalan juga macam mana nak tenangkan hati dia. Jadi benda tak elok lah. Sebab apa? Sebab kunci dia tak ada. Yang sebelum ni kita bahas bahawasanya siapa tak memelihara solat, maka Allah SWT tak memelihara orang itu. Inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada keji dan munkar. Jadi macam mana kita nak tenang hati? Jadi orang yang solat ni apa dia? Dia boleh bersabar. Sebab marah-marah tu syaitan. Syaitan marah, hawa nafsu, apa dia? Syaitan baru mikir apa? Bunuh mak ayah, na'udzubillah. Bunuh mak ayah. Baru ni masuk dalam berita. Mak 70 lebih, ayah 80 lebih. Gak mak bunuh. Apa? Perarungan dadah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu apa dia? Tak ada keterangan. Saya tanya dia solat tak? Cuba tanya. Sebab bila orang jiwa tenang, Allah Ta'ala apa dia? Anugerahkan dia, apa dia? Ketenangan. Banyaklah kita cerita sebelum ni. Ketenangan. Lepas tu apa dia? Tenang hati. Lepas tu pula benda-benda yang tak sepatut lakukan, Allah Ta'ala cegah daripada benda keji dan munkar. Tapi kalau tak solat, tak ada apa kan? Mak dengan ayah sendiri orang boleh bunuh. Siapa tahu tu? Na'udzubillah. Tak ada apa dah. Orang kalau dia jahat pun dia tak bunuh mak ayah dia. Kalau dia bunuh orang ni, ayah dia tak bunuh, tapi dia bunuh mak ayah sendiri. Dan tua pula tu. Na'udzubillah. Dia tak ada sifat ihsan, tak ada. Sebab apa? Sebab syaitan dah masuk. Jadi di antara kita nak apa? Nak halau syaitan, tak nak bagi syaitan menguasai diri apa dia. Kenapa? Kena solat. Sebab apa? Allah Ta'ala yang pelihara. Kita tak daya pelihara. Tak ada daya kita nak pelihara daripada godaan syaitan, nafsu dan sebagainya, kerana kita tak mampu. Jadi nak tolong apa? Nak tolong pelihara tu apa? Allah SWT. Tapi kalau tak solat, tak ada benda nak menolong. Orang ni boleh nasihat je, nasihat dari tu je. Kita nak dengar tak dengar tu belakang kita. Tapi yang boleh mendorong kita, kelakuan kita buat. Sebab apa? Kita ada pilihan sendiri. Nak buat baik ke nak buat buruk ke, kita sendiri. Tapi yang mendorong, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia nak pilih jahat ke nak pilih baik ke, kita pilih sendiri. Tapi yang mendorong siapa? Yang mendorong Allah SWT. Macam mana Allah Ta'ala nak mendorong? Kepada hamba-hambanya yang apa dia? Yang taat pada perintahnya. Di antaranya melakukan solat. Dari kat situlah kita nak tengok. Jadi tak mustahil lah kalau orang tu buat kerja pelik-pelik luar daripada jangkaan kita, tak tergamak dia buat macam tu. Jadi dia tak memeliharakan solat. Kita ada nafsu, kita ada kehendak, kita pun pandang-pandang juga. Kita pun ada sifat apa, sifat nak marah, sifat dendam, semua daripada kita manusia. Tetapi kalau kita melazimi dengan kita solat apa semua, apa dia? Sifat tu ada juga pada kita, tapi kita boleh bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabarlah dengan menunaikan solat. Kalau tidak, jadi teruklah. Jadi macam mana seorang jadi teruk? Sebab apa? Sebab di antara kunci utamanya solat. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, kalau orang itu solat 5 waktu sehari semalam, apa dia? Seumpama mandi sungai yang deras yang banyak airnya 5 kali sehari. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu orang itu bersih. Jadi maksud hadis ni nak menceritakan apa dia? Orang itu bersih sebab apa? Mandi 5 kali. Kadang-kadang kita pun tinggi pun 2-3 kali je mandi. Ni nak cerita mandi 5 kali sehari dalam keadaan sungai yang besar, air yang deras dan apa dia? Banyak. Nak kata suci dia tu. Nak kata bersih. Seolah macam tu. Kemudian sambung ni.
maka apa yang tinggal atasnya, atas orang yang mandi sehari 5 kali dalam sungai yang deras, yang air banyak tu, daripada karatnya, daki-dakinya, yakni bahawasanya waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa, melainkan diampunkan dia. Diampunkan tadi itu dosa, melainkan dosa besar, maka berkehendak ia kepada taubat. Okey, jadi dia sambung lagi yang mandi, seolah-olah dia mandi dalam sungai yang deras, air yang banyak 5 kali sehari, umpama dia hilang karat-karat. Jadi hilang karat-karat tu diumpamakan ialah dosa. Sebagai contoh, pada kita berminyak apa semua, berdaki apa semua, lepas tu pula mandi kat air terjun. Macam situ lah, mandi kat air terjun, duduk air terjun tu duduk, air terjun main duduk, tak ada sabun pun dah keluar habis dah. Tambah pula air dia banyak, airnya deras, lepas tu sejuk pula. Bila mandi pula rasa segar. Soalannya tu, bila mandi dengan air yang deras, habis dia punya tolak dekat badan kita ni, tak sabun lagi. Kira apa dia? Kena kat kepala lagi, keluar daki-daki. Jadi umpama kalau kita bangun daripada air tu, apa dia? Seolah-olah dah tak ada daki dah tinggal. Itulah diumpamakan dengan dosa-dosa yang kita ada, melainkan dosa besar. Sebab dosa besar berhajat kepada taubat. Dosa besar berhajat kepada taubat. Tapi dosa-dosa kecil memadai, di antaranya apa dia? Melakukan solat. Di antaranya melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Dosa kita ada tak? Ada. Banyak. Kita lagi buat dosa. Jadi umpama kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, sembahyang 5 waktu sehari semalam, dosa-dosa kecil insya-Allah diampunkan dengan secara automatik dengan kita melakukan solat. Tu tak buat amalan lain tu, tak buat amalan sedekah, tak buat amalan membaca Quran, tak buat amalan qiyamul lail, tak buat amalan solat sunat dan sebagainya. Itu cerita lain. Ni solat 5 waktu saja. Ada pun benda-benda sunat yang lain kita melakukan, itu pun terhapus daripada dosa-dosa. Termasuk kita ambil wuduk. Ambil wuduk pun terhapus dosa. Jadi simbolik kita ambil wuduk tu, kita basuh muka, gugur segala apa dia, dosa-dosa di muka. Apa dosa di muka? Mata, mulut. Lepas tu basuh tangan pula, gugur segala dosa di tangan. Basuh kepala, gugur segala apa dosa yang ada pada otak kita, akal kita, sangka buruk dan sebagainya, fikir benda-benda tak elok. Basuh kaki pula, daripada kita melangkah benda-benda tempat yang tak elok, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Itu hikmah dia. Sama juga kita duduk baca Quran, kita duduk sedekah, kita duduk wirid, kita duduk buat benda sunat lain, duduk buat solat tahajud, duduk buat solat sunat, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, terhapus segala dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia berhajat kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhajat kepada taubat. Itu dosa-dosa besar. Nak menceritakan bahawasanya apa dia? Kita solat sehari semalam 5 waktu, insya-Allah kalau ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terhapus daripada dosa kecil. Terhapus, diampunkan dia. Siapa? Kita lah yang melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Lebih-lebih lagi kalau orang itu solat berjemaah. Sebab orang solat berjemaah, daripada hadis Nabi SAW, setengah riwayat dia kata 27 darajat, setengah riwayat 25 darajat.
Dia nak kata tinggilah darjat tu. Kalau solat 5 waktu, solat 5 waktu saja, bukan Jumaat, solat 5 waktu saja, dihapuskan segala dosa-dosa kecil. Banyak dosa kecil. Lebih-lebih lagi kalau solat berjemaah, Allah tak nak. Sebab apa? Dikanda dengan dia 27 kali ataupun 25 kali. Sengaja banyak kata 25, sengaja banyak kata 27. Jadi yang maksudnya 27. Nak kata apa? Banyaklah kelebihan solat berjemaah tu. Tapi kita nak cerita dekat sini apa dia? Solat dulu. Solat dulu. Kalau solat saja, insya-Allah dosa tu kelebihan Allah tak akan bagi kepada orang yang solat, dosa terhapus. Hari buat dosa tapi dosa hapus. Bahkan kalau mereka meninggalkan solat, meninggalkan solat, maka dalam hadis Nabi SAW ada 14 sesaan bagi mereka meninggalkan solat. 5 sesaan Allah Ta'ala tunjukkan kat dunia. Dekat dunia dah tunjuk sesaan dah. Okey. Lepas tu pula apa dia? Waktu sakaratul maut 3 sesaan. Waktu mati dalam kubur 3 sesaan. Waktu bangun daripada kubur yang palsu, apa dia? 3 sesaan. Semua lebih kurang 13 lebih kurang, tak ingat. Tapi itulah nak ceritanya, kalau orang tak semayang tu, dunia okey, akhirat okey. Dekat dunia Allah tak bagi bala lah. Bagaimana? Beza tak orang semayang dengan orang tak semayang? Beza. Jadi sebagai contoh, kita ambil sikit pengajaran. Kadang-kadang kita bagi takut sikit. Apa dia? Di antaranya yang pertama, kalau kita meninggalkan solat, apa dia? Kurang keberkatan. Tak ada berkat. Banyak duit macam mana pun, 3 rumah mewah macam mana pun, tapi tiada keberkatan. Allah Ta'ala tarik. Tarik padat dah Allah Ta'ala tarik. Apa dia? Ingkar berita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita nikmat, segala nikmat yang kita ada hidup sekarang ni, macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi, kita ingkar. Padat Allah Ta'ala apa dia? Tarik nikmat dengan tarik keberkatan. Jadi buat benda apa tak berkat? Duit banyak tapi tak berkat. Tak ada apa satu. Lepas tu pula, apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada mereka yang meninggalkan solat itu, tadi Allah Ta'ala tarik keberkatan. Lepas tu apa dia? Mereka itu apabila dekat dunia mereka meninggalkan sembahyang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempitkan rezekinya, kurang keberkatan. Lepas tu pula disempitkan rezeki. Lepas tu pula yang paling teruk lagi apa dia? Segala perbuatan yang dilakukan kebaikan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima. Na'udzubillah. Jadi tak ada apa. Buatlah baik dari mana pun, buat kebajikan dari mana pun, demalah banyak mana pun, buatlah apa pun, tapi kalau tidak melakukan solat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima kebaikan dia. Tak ada apa. Rugi, memang cukup rugi. Allah Ta'ala tak terima kebaikan dia. Dia ni bagus. Bila kita kata dia tak semayang pun suka tolong orang, dia tak semayang pun suka sedekah, dia tak semayang pun suka apa, bila orang dah kesusahan tu, dia dah orang pertama yang tolong. Tapi dia tak semayang. Bab tolong orang tu cerita lain. Bab dia baik, bab dia sedekah, dia tolong orang apa, itu cerita lain. Solat pula cerita lain. Tapi yang apa? Yang membezakan orang solat dengan tak solat, kalau orang solat itu dia buat apa dia? Dia buat jahat, jahat tu kira dosa. Yang solat tu dia terima. Tapi kalau orang yang apa? Yang tidak melakukan solat, dia buat cara baik macam mana pun, Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Itu ialah siksaan dia dekat dunia lagi. Memang dia macam tak kena azab, tapi apabila dia buat kebajikan, Allah Ta'ala tak terima kebajikan dia. Jadi hidup apa? Hidup sia-sia saja. Dia keluar banyak duit, apa semua nak tolong masjid. Dia tak semayang, tapi nak buat masjid, tak tahu dia dapat.
Orang lain bagi RM4, RM2 sikit ni, dia RM4 terus, tapi tak solat. Maka dia bahagia pun jadi apa? Jadi sisi dia umpama macam mana? Dia umpama orang bukan Islam, tapi apa dia? Dia solat 5 waktu sehari malam. Adakah Allah Ta'ala nak tengok? Tak terima. Sebab apa? Sebab daripada pangkalnya apa dia? Daripada pangkalnya salah. Macam orang sembahyang lah, dia nak sembahyang Zuhur, tapi sembahyang pukul 10. Kan Zuhur tak sembahyang pukul 10. Padahal masuk pukul 1 lebih, dia sembahyang pukul 10. Sembahyanglah macam mana pun Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Jadi di antara syarat Allah Ta'ala nak terima kebajikan itu, nak terima kebaikan itu, nak bagi jazak, nak bagi apa, nak bagi pahala itu, ialah dengan orang yang solat. Kalau tak solat, tak ada apa. Itu di antara siksaan-siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada mereka yang meninggalkan solat dekat dunia ni. Hidup tak berkat, lepas tu pula buat amalan pun Allah Ta'ala tak terima. Jadi rugi. Dan berbagai lagi. Boleh tengoklah dekat dalam kitab Usul Sa'adah itu. Sebagai contoh. Jadi diceritakan kat sini, segala dosa-dosa kecil apabila kita melakukan solat, maka Allah Ta'ala terima apa dia? Segala kesalahan kita Allah Ta'ala ampunkan. Jadi kau mana pun solat dah dapat pahala. Jadi orang nak solat dapat pahala. Lepas tu pula dosa kena ampun. Lepas tu pula dapat tenang hati. Lepas tu pula dapat pahala kadang-kadang dekat akhirat. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala bagi apa? Bagi rezeki yang murah. Dekat mana? Dekat dunia lagi. Macam-macam lah. Kadang rezeki yang apa? Yang tidak diduga datang kepada kita, dipermudahkan segala urusan. Apa dia? Solat lah. Tak ada lain dah. Bahkan kalau kita nak minta apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara yang benda afdal tu ialah solat aja. Solat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, solat dan sabar. Tak kisahlah macam mana pun, insya-Allah. Itu kelebihan mereka solat. Jadi hadis Nabi ini dia cerita untuk apa? Untuk nak bagi kemar kita supaya tidak meninggalkan solat dan suka kita akan solat. Benda payah tak? Payah. Orang boleh angkat berat, orang boleh angkat besi dan sebagainya. Subuh belum tentu dia boleh bangun. Belum tentu dia boleh bangun. Itu lagi. Belum tentu dia solat. Nak kata solat jemaah mungkin lebih jauh lagi. Kalau dia boleh bangun solat subuh pun, tidur balik pun, itu pun dia susah. Zaman sekarang ni susah. Nak bangun pukul 5 lebih untuk solat saja. Tapi kalau buat benda lain, pukul 5 baca dia bangun. Sebab apa? Sebab berat bagi orang yang bukan ahlinya. Sebab itulah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa? Supaya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ahli apa? Yang melakukan solat. Sebab kalau bukan ahli jadi berat. Berat. Orang yang tak biasa semayang tu jadi berat. Kemudian janji Allah kepada mereka yang bersolat dengan syurga. Janji Allah, innaka la tukhliqul mi'ad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memungkiri janji. Jadi di antara janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang solat itu dengan apa? Syurga. Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat-solat siapa yang solat itu masuk syurga. Sebab apa? Itu ialah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diriwayatkan daripada Ubadah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu ini difardu Allah akan segala hamba-Nya. 5 waktu itu solat 5 waktu lah. Maka barang siapa
mendatangkan dengan dia, yakni dengan solat sempurna. Sempurna apa? Sempurna solat 5 waktu lah, cukup dengan rukun syarat. Kalau solat 5 waktu tak sempurna, tak jadi juga. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak jadi juga. Jadi nak kata sempurna ni ialah sempurna rukun dengan syarat. Dan tiada dikurangkan haknya, yakni hak solat itu. Mengurangkan dia adalah baginya pada Allah Subhanahu Wa Taala janjinya, janji Allah bahawa memasukkan dia, yakni memasukkan orang-orang yang solat itu syurga, ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji. Ini hadis Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada mereka itu daripada hadis Nabi SAW yang sempurna solat 5 waktu. Sempurna. Sempurna solat 5 waktu. Itu kunci dia. Di antara kunci syurga itu, di antaranya. Sebenarnya kunci syurga itu apa dia? Ucap kalimah syahadat. Di antara kuncinya apa dia? Ialah solat 5 waktu yang sempurna. Kena faham tu. Solat 5 waktu yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna daripada rukun dan syarat. Nanti kita belajar. Sesuatu kita belajar. Apa dia rukun solat, apa dia syarat sah solat, lain syarat wajib solat. Itu kita kena tahu tu. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan solat yang sempurna. Jadi daripada hadis Nabi SAW, siapa yang solat 5 waktu sempurna pada haknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan janjinya dengan memasukkan seorang itu ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga. Jadi orang tanyalah, Ustaz, orang yang solat 5 waktu tu dia masuk syurga. Habis kalau orang yang buat ibadah banyak-banyak tu, tu lain cerita pula. Okey, kita duduk di Malaysia, tapi setengah orang tu rumah banglo, setengah orang tu rumah setinggan, setengah orang tu rumah flat je, setengah orang tu duduk dalam kemah, rumah kayu. Setengah orang tu duduk apa? Dia pakai dinding apa? Dinding zinc je. Setengah orang tu rumah banglo besar, setengah orang tu tanah kecil je, setengah tu tak ada tanah, duduk flat. Setengah tu apa dia? Rumah banglo dah besar, tanah belakang, kebun dekat belakang apa. Tapi semua duduk dalam Malaysia. Kenapa pula beza-beza? Begitu juga di dalam syurga. Okey, jadi untuk penghuni syurga, syarat nak masuk penghuni syurga di antaranya kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu syarat nak masuk syurga. Jadi apabila dah masuk syurga tu, tapi tengok haji ni rumah besar, haji ni rumah kecil, datuk ni banglo terus, datuk ni tak tahu nak istana terus, pakcik ni rumah kecil je, tapi syurga lah. Jadi yang membeza-bezakan yang duduk dalam syurga itu ialah amalan di dunia. Sekarang ni kita nak cerita apa? Nak cerita boleh masuk dulu. Nak cerita lepas masuk dulu. Di antara mereka yang masuk syurga itu ialah mereka istiqamah untuk melakukan solat 5 waktu sehari semalam tak tertinggal. Melainkan syarat-syarat yang tertentu lah yang menyebabkan tak ada solat, hilangkan ada haid dan sebagainya. Tak cukup syarat tu tak benar juga. Jadi daripada kecil-kecil lagi apa dia, dah cacat. Setengah daripada kitab fiqh tu menyatakan apa dia, kalau orang itu
buta dan pekak sebelum akhir balik, dia tak wajibkan solat. Senang tu. Dan kalau mereka itu buta ataupun pekak selepas air balik, mereka wajib solat. Itu sebagai contoh. Nanti kita tengoklah ada perbahasan tu. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya Allah Ta'ala memang janji akan syurga. Apa yang dinanti-nantikan setiap kaum muslim. Tapi dalam syurga pun beza juga. Ada rumah besar, ada rumah kecil, ada tanah besar, ada tanah kecil. Tapi dah masuk lah tu pun dah nikmat dah. Masuk saja nikmat dah. Sebab apa nikmat? Sebab tak kena seksa. Tapi dalam tu mengikut amalan kat dunia lah. Orang ni dia solat 5 waktu, lepas tu dia gaji budak sedekah, dia gaji budak tolong orang, dia gaji budak azan, dia gaji budak bersih masjid, dia gaji budak bagi orang makan. Tu lain-lain pula. Ada orang ni apa dia? Dia tak boleh buat macam tu. Jadi dia solat 5 waktu, dia apa dia? Hari-hari zikir, pagi petang siang malam duduk zikir je. Kelebihan daripada dia pula. Jadi dekat syurga nanti apa dia? Kelebihan-kelebihan yang ada. Ada syurga dah. Tapi kelebihan yang ada itu mengikut amalannya di dunia. Taraf dia tu, peringkat dia tu, darjat dia tu, kedudukan dia tu, penempatan dia tu, bersama dan sebagainya mengikut apa yang dilakukan dunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cerita. Jadi ada satu hari tu daripada zaman Nabi SAW adalah seorang sahabat ahli syurga. Tapi masalah sahabat ni, dia langsung tak pernah sembahyang. Tak pernah sembahyang. Dia langsung tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi apa dia? Mengesahkan dia bahawasanya dia tu ahli syurga. Siapa dia? Ialah seorang Yahudi. Dia ni asal orang Yahudi. Jadi dalam kitab Taurat tu menyatakan bahawasanya apabila datangnya Nabi diseru untuk berperang, maka kena ikut Nabi tu. Kebetulan Nabi seru kepada kaum dekat Madinah supaya berjihad. Kebetulan berjihad pula nak pergi itu pada hari Sabtu. Untuk amalan orang Yahudi, hari Sabtu tak boleh buat apa, tak boleh perang, tak boleh apa, tak boleh nak pergi tangkap ikan dan sebagainya. Itu bagaimana orang Yahudi. Dan diceritakan dalam Quran juga, Allah Ta'ala melaknat orang yang tangkap ikan pada hari Sabtu tu, kunu kiradatan khawasirin. Apa dia? Jadilah keke. Mereka tu sebab apa? Sebab keluar pada hari Sabtu. Jadi oleh kerana sumpah tu, yang takut hari Sabtu. Jadi seorang sahabat ni, dia ikut Nabi SAW pergi perang. Dia pergi jumpa Nabi, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam, terus perang. Terus perang, syahid. Masya Allah. Baru masuk Islam, ikut Nabi, lepas tu pergi perang, lepas tu syahid. Lepas tu Nabi panggil sahabat semua. Nabi panggil sahabat semua. Apa dia? Nabi tunjuk, ini ialah ahli syurga yang tak pernah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Seorang yang Yahudi tadi masuk Islam, masuk pergi perang, terus syahid. Tapi apa dia? Tak pernah langsung sujud, tak pernah langsung sembahyang. Itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam, pergi perang. Kalau masuk Islam nak kena belajar, tak sempat nak belajar. Masuk Islam, terus ikut Nabi perang, terus mati syahid. Nabi isytiharkan bahawasanya kepada sahabat ramai ini ialah ahli syurga yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa dia? Tak pernah solat. Itu tak pernah kelebihan Allah Ta'ala bagi kat dia. Kita ni jangan duk ambil cerita tu pula. Orang apa? Orang tak solat masuk syurga. Kita ni solat sikit pun tak boleh. Jangan duk fikir macam tu lah. Itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala janji mereka ialah syurga. Sebab kita tak mati lagi.
Jadi kita kata syurga ke neraka ke macam tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab tak mati lagi. Sama juga setengah orang tu apa dia? Kita buatlah apa dia? Kedua arwah kita buat tahlil, doa kepada mak ibu ayah. Kadang-kadang kita apa? Kita rasa sayang, kita rasa sedih. Tapi tanda tu dia sebab apa? Sebab kita tak rasa mati. Di antara lagi satu, apa dia? Seksa Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang meninggalkan solat pada ketika dia mati tu, di antaranya dia tidak terima daripada doa muslimin dan muslimat yang mendoakan kepada orang mati. Dia tak terima. Maka kita apa dia? Kita doa apa? Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Cuma dia doa pada muslimin lelaki, muslimin perempuan, muslimin lelaki, muslimat perempuan yang hidup ada pun yang meninggal dunia. Maka kalau kita doa ke semuanya secara umumnya apa dia? Semua dapat. Kadang-kadang kita hidup dimudahkan segala urusan ni, hasil doa-doa orang soleh, hasil doa orang ramai yang mendoakan orang Islam, kesejahteraan orang Islam. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan orang-orang hati mereka yang duduk kat Palestin tu, duduk kat Gaza tu. Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka apa? Istiqamah, boleh mempertahankan syahid-syahid. Macam mana orang ada jati diri tu? Kalau orang lain rasa dah lari dah. Daripada kena bombek lagi, pergi negara mana, ada je mana tolong. Tapi mereka sanggup apa? Istiqamah untuk mempertahankan negara mereka tu. Apa dia? Di antara kekuatan itu ialah muslimin muslimat mendoakan kepada mereka khusus. Tu dikatakan doa orang apa? Orang soleh. Anak yang soleh tu satu. Doa orang soleh kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Tapi kalau mereka itu dekat atas dunia ni meninggalkan solat, maka mereka mati itu tidak terima daripada doa-doa orang yang solat. Apa? Allah Ta'ala nak bagi sisaan kepada mereka. Dan diceritakan dalam kitab Sa'adatul Mutanabbih. Apa dia? Keadaan mereka di dalam barzakh itu terkapai-kapai umpama apa? Umpama mereka itu nak lemas di dalam lautan. Jadi apa dia? Apa saja yang ada tu dikaut dia. Plastik dikaut, kayu dikaut. Orang nak lemas. Tapi mereka itu dapat rahmat, dapat kenikmatan. Di antaranya ialah penduduk ataupun orang yang masih hidup ni doa kepada orang yang mati. Jadi macam boleh dapat nyawa. Jadi keadaan orang yang duduk di alam barzah itu di antaranya terkapai-kapai dalam kelemasan. Tapi apabila orang yang hidup ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk rahmati mereka yang meninggal dunia, maka mereka itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada doa orang yang hidup. Jadi sebab mereka mati dah terputus dah, tak ada apa dah. Doa jaya tu tak terima dah. Sebab apa? Sebab dah mati dah. Dia tak terima macam mana? Doa orang yang hidup ni dah. Kita doa minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Orang yang hidup dan orang yang mati yang telah meninggal dunia, maka terkapai-kapai pada ketiga tu. Tapi kita tak pernah mati lagi. Jadi kita tak tahu. Boleh dengar duk dengar ceramah, duk dengar tu apa dia tentang alam barzakh tu. Tak itulah sebab apa? Sebab kita tak pasal dia lagi. Cuma dia persediaan kita apa dia? Boleh istiqamah solat 5 waktu itu pun cukup besar pada zaman ni. Lebih-lebih lagi lah kita boleh solat berjemaah. Lebih-lebih lagi lah kita boleh melakukan kebajikan sunat. Yang boleh kita istiqamah boleh wajib pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab memadailah solat 5 waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala janji akan syurga. Tapi kalau mereka itu buat lebih lagi dengan sunat qabliyah, dengan sunat ba'diyah, dengan tengah malam bangun dengan zikir lagi, dengan wirid lagi dan sebagainya, itu kelebihan masing-masing. Tapi yang penting mereka melakukan solat, insya-Allah Allah Ta'ala
janjikan mereka itu apa dia? Syurga. Cuma yang beza tingkat-tingkat syurga, ataupun bambangan kat syurga tu, yang tu lain. Itu mengikut amalan kita. Kemudian dan meringankan dia dengan haknya. Yakni apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sembahyang 5 waktu tu, Allah Taala meringankan dia. Yakni apa dia? Allah Taala memudahkan untuk sembahyang. Susah juga sembahyang. Dululah. Sekarang dulu. Kita budak-budak apa semua, ataupun kita budak solat, mula-mula nak solat tu boleh sampai tara ni, boleh sampai solat berjemaah, boleh rasa kalau tak datang masjid tu macam tak senang. Itu bagi mana saja.
masjid dan meringankan dia, yakni meringankan solat 5 waktu tu dengan haknya. Hak solat 5 waktu itu tiada baginya bagi seorang itu yang meninggalkan haknya, yang mengurangkan haknya, hak solat 5 waktu tu pada Allah Ta'ala itu janjinya. Maka siapa yang mengurangkan haknya, hak apa? Hak solat 5 waktu tu. Jadi sehari semalam kita kena solat 5 waktu. Siapa yang mengurang pun Allah Ta'ala apa? Tak tunaikan janji. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk nak berikan syurga itu ialah mereka melakukan solat 5 waktu sehari semalam dengan sempurna rukun dan syarat. Tetapi kalau orang itu apa? Solat 5 waktunya kurang, dia solat sempurna, cukup rukun dan syarat, tapi sehari 4 waktu, sehari 3 waktu, kadang-kadang tak ada waktu, ikut dia lah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tak terjadi janjinya. Jadi Allah Ta'ala apa tadi? Hendak dimasukkan ke dalam syurga. Pada akhir nanti, ya Allah, kenapalah kau siksa aku dekat dalam neraka, kenapalah tak masuk dalam syurga. Pada saat kita ni buat apa? Solat 5 waktu sehari malam tidak sempurna, masuk kata kurang. Malam isyak tak semayang, subuh zuhur asar tak semayang. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tidak tunai janjinya. Allah Ta'ala tidak memberi janji, tapi janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka yang solat 5 waktu itu dengan sempurna syarat dan rukun. Sempurna syarat dan rukun dan sempurna 5 waktu. Tak sempurna, tak adil lah janji itu. Tak kita lah janji ke anak kita apa dia. Kalau dapat 1 A 100, dia dapat 99, tak cukup syarat, nak bagi je ada. Contoh lah, kalau makan dapat 100, kalau dapat 100, hadiah dia 100 sikit. Tapi dapat 99.9, tak ada juga. Apa? Tak cukup syarat dia. Syarat yakni janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia? Nak bagi cukup dan sempurna. Kalau tak cukup dan sempurna, kurang daripada itu, tak dapatlah. Jika dikehendak dikasihan, dikasihani rahmatlah, dikasihankan dia, maka jika dikehendaki diseksanya. Seksa apa? Seksa orang yang meninggalkan solat. Tadi kita cerita sikit-sikit tentang azab orang yang meninggalkan solat. Dekat dunia lagi kena, tak padan. Nak tinggal solat 5 waktu sehari malam, bukan dekat akhirat, dekat dunia lagi dah apa? Dah hilanglah keberkatan, buat amalan baik tidak diterima, dan sebagainya. Tak ada keberkatan. Lepas tu pula, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa dia? Tak menepati apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala tak tunaikan janji. Allah Ta'ala tak tunaikan janji, maka apa dia? Allah Ta'ala janji juga. Janji apa? Janji seksa bagi mereka meninggalkan solat. Tunai janji juga. Allah Ta'ala janji dulu. Apa dia? Bagi mereka yang melakukan solat dengan sempurna sehari semalam 5 waktu dengan cukup rukun dan syarat, Allah Ta'ala janji syurga. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan mereka yang apa dia? Kurang solat dan tidak solat itu akan sesat. Janji juga. Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Jadi kita ni nak duduk janji Allah Ta'ala macam tu. Kita fikir. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang mendirikan solat. Wallahu Ta'ala a'lam. Baru kita lagi pada hari hadapan. Apa dia? Gugur segala gugur segala dosa orang yang bersolat. Allah Ta'ala.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا وطهر عارفنا بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وزكنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. آمين 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 رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.